Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah Tingkatan 4 bab 6 iaitu ancaman komunis dan peristiharan darurat. 6.1 Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menulis karya Komunis, Manifesto dan Das Kapital. Maksud komunis adalah orang yang menganut fahaman komunis dan fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Penyebaran fahaman komunis sejak tahun 1920-an oleh China dan Indonesia. Kemasukan pengaruh komunis dari China. Idea komunis mula dibawa masuk ke negara kita pada awal 1920-an melalui cawangan parti Kuomintang KMT yang beribu pejabat di China. Cawangan KMT menjelang tahun 1924, cawangan KMT ditubuhkan hampir di setiap bandar bagi menyebar ideologi. Antara bandar tersebut ialah Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur, dan Sungai Petani. Sejarah penubuhan. Selain KMT, terdapat pertubuhan main school yang bergerak dalam kalangan orang Haliang di bawah Parti Komunis Cina, PKC. Pada tahun 1927, perpecahan berlaku antara Parti KMT dengan PKC. The Communist International Komintern yang berpusat di Moskow mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nayang (PKN) pada 1928. PKN tidak mencapai matlamatnya. Hal ini mendorong Komintern mengarahkan penubuhan parti baru iaitu Parti Komunis Malaya (PKM). Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Pemimpin komunis Indonesia Tan Malaka Alimin Mueso Budi Sojitro Hasano Esi Winanta Sobakat dan Sultan Parpete. Tempat penyebaran seberang perai Pulau Pinang, Perak Utara, Kedah. Sebab kegagalan Parti Komunis Indonesia PKI menguasai Pulau Jawa 1926 menyebabkan PKI berusaha membuka cawangan di tanah Melayu. Sambutan orang Melayu tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis guna kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Penubuhan Parti Komunis Malaya. Tarikh 30 April 1930. Tempat PKM ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pergerakan. Bergerak melalui Kesatuan Sekerja Pertubuhan Penerbitan Akhbar dan Sekolah Cina. PKM menyusup masuk ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Tindakan PKM semasa pendudukan Jepun 1941 hingga 1945. Bekerjasama dengan British memerangi Jepun membentuk Malayan People Anti-Japanese Army MPAGA ataupun Bintang 3 1942. Menerima bantuan senjata, latihan kewangan, bekalan logistik dan perubatan dari British. Selepas Jepun kalah, berlaku kekosongan politik di tanah Melayu kerana British lewat kembali ke tanah Melayu. Hal ini memberi peluang PKM meluaskan pengaruh. Bintang 3 PKM melalui MPAGA keluar dari hutan melakukan kekacauan, kejam dan membunuh orang Melayu, Cina dan India yang didakwa bersubahat dengan Jepun. Semasa bila BMA ambil alih pentadbiran, MPAGA dibubarkan pada 1 Disember 1945. PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan sah di tanah Melayu. Ini memberi peluang PKM
mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Aktiviti PKM. PKM menyusup masuk ke dalam Kesatuan Sekerja iaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions PMFTU Desember 1947 hingga Mei 1948. Komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup masuk dalam PKMM, MDU dan Putera AMCGA. Tindakan British. Oleh sebab komunis mengancam ekonomi dan keselamatan negara, British bertindak meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Ordinans ini menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja, mengharamkan PKM. Penyebaran ideologi komunis dari China dan Indonesia menyebabkan terdapat penduduk terpengaruh dengan fahaman komunis berkembang dalam kesatuan sekerja. Selepas pendudukan, berlaku kekosongan politik membuka peluang PKM sebar fahaman, kemudian British haramkan PKM. Ancaman komunis di negara kita. Persidangan komunis antarabangsa. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan 2 persidangan di Kalkutta, India. Pertama, persidangan Kongres Belia Asia 19 hingga 25 Februari 1948. Yang kedua, persidangan Parti Komunis India, Mac 1948. PKM menghantar wakil. Dalam persidangan tersebut, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebat perjuangan menentang imperialis di setiap negara Asia. Jawatan kuasa eksekutif pusat PKM mengambil keputusan melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu, menyebabkan British isytihar darurat. PKM meneruskan tindakan melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Pengisytiharan darurat 16 Jun 1948. Komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Arthur Walker, pengurus ladang Apple, John Ellison, pengurus ladang Pin, dan pembantunya, Lan Christian. Tindakan British. Sir Edward Gen, pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu, isytihar darurat. Undang-undang British. Undang-undang darurat dilaksanakan di Perak, Ipoh dan Sungai Siput, di Johor, Muar, Kluang, Kulai dan Lentong. 17 Jun 1948. Undang-undang darurat diperluas seluruh Perak dan Johor. 18 Jun 1948. Dikuatkuasakan di seluruh Tanah Melayu. Usaha membanteras komunis di PTM bermula dengan rasminya. Tindakan komunis. Walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan, komunis tetap menggugat keamanan dan kestabilan negara. Komunis mencetuskan huru-hara agar penduduk hilang keyakinan terhadap British. Komunis bertindak melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk dan pasukan keselamatan. Komunis melumpuhkan ekonomi. Lombong, biji timah dan ladang getah sasaran utama serangan komunis untuk melamakan ekonomi British. 1948 hingga 1956. Komunis menyerang 80 lombong di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah sap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja lombong dan ladang getah menderita. Selain mengganggu kerja harian di lombong dan ladang, nyawa mereka turut terancam. Komunis merosakkan infrastruktur.
Komunis sabotaj kemudahan asas, terutama pengangkutan dan perhubungan. Mereka mengobom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kenderaan lalui jalan raya ditembak dan dibakar. Sabotaj kemudahan telefon dan telegram serta merosakkan pip air. Menyerang pekerja awam yang membaiki jalan, memasang pipe air, membina sistem pengairan dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Kesannya menjejaskan kehidupan harian penduduk tempatan kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Komunis mengancam keselamatan rakyat, melakukan pelbagai tindakan yang ganas menggugat keselamatan rakyat, mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Pada malam 5 Julai 1949, Komunis mencapakkan bom tangan di Circus Kampar Perak. Akibatnya 46 orang cedera parah dan 4 mati, menyebabkan rakyat derita sengsara. 13 September 1948, Sir Henry Gurney dilantik sebagai Pesuruh Jaya Tinggi untuk menggantikan Sir Edward Ginn. Pada 6 Oktober 1951, Sir Henry Gurney menjadi mangsa serang hendap Komunis di Jalan Kuala Kubu Baharu dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Komunis mengancam pasukan keselamatan. PKM menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Serangan ke atas pasukan keselamatan. Usaha menangani ancaman komunis. Bagi menangani ancaman komunis, beberapa usaha telah diambil seperti penguatkuasaan undang-undang darurat, memperkasakan pasukan keselamatan, pengenalan pendaftaran kebangsaan, rancangan bridge, tawaran pengampunan, kempen bulan rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf dan rundingan baling. Pertama, penguatkuasaan undang-undang darurat. Bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British mengambil pelbagai tindakan, antaranya termasuklah seperti yang berikut. Pertama, menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Kedua, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal, antara termasuklah Awas, Ikatan Pembela Tanah Air, Peta Pemuda Radikal Melayu Peram, PKMM dan Hizbul Muslimin. 6. Menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Boestamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khatijah Sidek. Yang kedua, memperkasakan pasukan keselamatan. British telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan untuk membanteras kegiatan komunis. British menubuhkan pasukan yang berikut: Polis Cawangan Khas, Special Constable SC, Polis Hutan, Polis Wanita, Snowy Prague,
orang perang Auxiliary Police AP, tentera, pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth, Sarawak Rangers, sukarelawan Home Guard. Polis, cawangan khas, ditubuhkan pada 1950, Ogos 1950. Gaisi Madoe mengotai badan perisikan dengan menubuhkan cawangan khas Special Branch yang kemudian menjadi sebahagian pasukan polis. Tugas perisikan membolehkan pihak berkuasa mengotai operasi PKM. Mereka menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat PKM. Special Constables ditubuhkan pada 1948 ketika rancangan Bridge dilaksanakan. 24,000 orang Special Constables dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan lombong. Polis hutan, pada asalnya pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad. Mereka memburu komunis rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu, Jungle Fort. Polis wanita ditubuhkan pada Ogos 1955. Barbara D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita yang pertama. Beliau ditugaskan melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. Senoi Prak, orang perang, ditubuhkan pada 1956. Dalam bahasa Senai dikenali sebagai orang perang. Ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Auxiliary Police ditubuhkan Desember 1948. Terdapat seramai 17,000 anggota Auxiliary Police di seluruh PTM. MRK mempertahankan bandar dan kampung dari serangan. Mereka mempertahankan bandar dan kampung dari serangan komunis, membantu polis menentang ancaman komunis. Pada 1956, anggota Auxiliary Police dijadikan Police Volunteer Reserve. Tentera, pasukan askar Melayu ditubuhkan pada 1933, membanteras gerila komunis di dalam hutan. Kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Pasukan askar Commonwealth. Kerajaan membawa masuk askar Commonwealth dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan Fiji. 1954, terdapat 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di Tanah Melayu. Sarawak Rangers terdiri daripada orang Iban. Tugas mereka menjejak persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka mahir selok-belok hutan, barahkan dan narkas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini. Sukarelawan, Home Guard, pasukan pengawal kampung, membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan dari jatuh ke tangan komunis. Anggotanya diberi latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Pada Julai 1951, terdapat 79,000 Home Guard di Tanah Melayu. Pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Tarikh 23 Julai 1948 di bawah Undang-Undang Darurat. Tujuan memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Peraturan, setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja.
Rancangan Bridge dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada 1950, pengarah operasi Lieutenant General Sir Harold Rawdon. Tujuan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat kepada PKM untuk melemahkan pergerakan komunis. Min Yuen, organisasi massa, mendapatkan bekalan makanan, wang kepada komunis, melakukan peras ugut, merompak propaganda, perisikan sabotaj, merekrut ahli baru, membantu dalam menjalankan kegiatan politik, beroperasi sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Rancangan Kampung Baru. Penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa berpindah dari kampung halaman ke sebuah tempatan baru yang asing, dilengkapi tempat tinggal, elektrik, pipe air, sekolah, kemudahan kesihatan, ada kemudahan pusat komuniti, rumah ibadat. Jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara memperbaik kemudahan di kampung baru. Dipagari kawat berduri, dikawal Special Constables. Mac 1952, lebih 423,000 orang penduduk pinggir hutan dipindahkan ke 410 buah kampung baru. 5. Tawaran pengampunan. Pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney isytihar pengampunan supaya serah diri. Radio Malaysia menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster ditampal merata tempat. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu, Tamil melalui berbagai cara seperti pengangkutan udara. Iklan dan wayang gambar juga digunakan untuk membantu penduduk pujuk komunis serah diri. 6. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Pada tarikh 22 Disember 1949, diisytiharkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan nama kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Cara: penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarelawan dengan pihak berkuasa. Bilangan sukarelawan pada Mac 1950, jumlah sukarelawan mencecah 435,905 orang. Ahli terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita dari pelbagai sektor seperti golongan profesional. Kejayaan berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum yang bekerjasama menentang komunis, dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Perintah berkurung. Perintah berkurung, tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Tujuan membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Contoh, pada Jun 1951, penduduk Lebis Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Tindakan kepada penduduk yang enggan bekerjasama membanteras komunis. Perintah berkurung terhadap penduduk yang enggan bekerjasama. Contohnya, Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Tindakan ini dibuat bila 40 orang komunis serang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki pipe. Ia telah mengorbankan 12 nyawa. Siasatan pihak polis tidak memperoleh sebarang maklumat. 27 Mac 1952, Sir Gerald Templer,
Templer tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap yang enggan memberikan maklumat tentang gerakan komunis kepada kerajaan. Perang Saraf. Matlamat rancangan British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Oleh 1952, Templer dilantik sebagai pesuruhjaya tinggi British bertindak untuk memenangi hati dan fikiran rakyat (PTM). Tujuan Templer, beliau ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan maklumat tentang komunis. Kesan berjaya pujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dalam membantah ras komunis. Rundingan baling. Pihak yang terlibat: Tunku Abdul Rahman, pemimpin PKM. Tempat: Sekolah Inggeris, Baling, Kedah. Tarikh 28 Disember 1955. Pihak rundingan kerajaan PTM diwakili Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan David Marshall. PKM diwakili Chin Peng, Chen Tian dan Rashid Maidin. Syarat Tunku meminta Chin Peng bubarkan PKM. PKM hendaklah letak senjata, komunis perlu serah diri. Syarat Chin Peng: peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat sekiranya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai parti politik yang sah. Kesan rundingan: Tunku enggan terima syarat tersebut. Rundingan gagal. (6.4) Kesan zaman darurat terhadap negara kita. Peningkatan jumlah warga negara. 1952, kerajaan longgarkan syarat kewarganegaraan. Lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India dijadikan warga negara. Ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Penubuhan Malaysia Chinese Association (MCA). Darurat mendorong Sir Henry Gurney ambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Penubuhan MCA. Tarikh 27 Februari 1949. Ketuanya Tan Cheng Lock. Tempat: Kuala Lumpur. Peranan meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina sokong komunis. Berganting bahu dengan kerajaan memerangi komunis. Membantu kerajaan dari segi kewangan, menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke Kampung Baru, menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan didemakan kepada penduduk Kampung Baru, berjaya mengumpul $2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di Kampung Baru. Bilangan ahli pada Februari 1953, 250,000 ahli. Mempercepat kemerdekaan. British sedar tidak boleh tamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Darurat menjadi faktor British bersedia untuk mempercepat kemerdekaan PTM. Menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC, meningkatkan kesedaran politik pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan Parti Perikatan UMNO MC MIC. Kemenangan Perikatan dalam Pilihan Raya Umum 1955 beri keyakinan kepada British bahawa PTM dapat menewaskan komunis melalui perpaduan kaum. British memberi merdeka kepada PTM jadi PKM. Aspek sosioekonomi. Meningkatkan kos perbelanjaan, menjejaskan perkembangan ekonomi, meningkatkan perbelanjaan British untuk tangani komunis, purata kos darurat
ialah 25,000 hingga 300,000 sehari. Kerajaan belanja lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk banteras komunis. Kerajaan belanja kos besar untuk selesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dari 1950 hingga 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan 7 juta untuk membangunkan kampung baru. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Ladang Lombong menjadi sasaran serangan komunis menyebabkan ekonomi terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombong menghadapi kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan makanan. Jika gagal penuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan lombong, ladang, kedai dan mengancam nyawa. Penduduk sukar bergerak dan memperoleh bekalan keperluan. Kerja terpaksa mematuhi peraturan kerajaan. Akhirnya penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung. Jatuhan bekalan makanan menyebabkan mereka bergantung kepada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Merenggangkan hubungan kaum. Penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan lain. Pertempatan baru dikelilingi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baru, manakala kaum Melayu hanya di kampung yang serba kekurangan. Kawalan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Ia tidak memberi ruang kepada penduduk kampung baru bersosial dengan kaum lain. Pengasingan menyebabkan hubungan antara kaum renggang. Jumlah korban zaman darurat. Banyak anggota pasukan keselamatan komunis dan orang awam terkorban, menyebabkan penderitaan kesengsaraan penduduk PTM. Penamatan darurat. Kesan darurat, nyawa terkorban, harta benda musnah, kesengsaraan dan kesulitan rakyat. Tindakan komunis menyebabkan huru-hara. Darurat tamat di seluruh negara berkuasa mulai 31 Julai 1960, berlangsung selama 12 tahun. Iktibar, berbagai usaha kerajaan mengembalikan keamanan, hargailah kemenangan yang dikecapi, bersama-sama mempertahankan negara dari musuh. Sekian, terima kasih.